Suhakam is the movement right to Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Sebagai ahli anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia mempunyai kewajipan untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam Perisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat dan juga dalam Perlembagaan Persekutuan. Logo Suhakam membawa mesej simbolik iaitu integriti, ketulusan, kestabilan dan kesaksamaan untuk semua. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau Suhakam merupakan sebuah institusi nasional hak asasi manusia yang mematuhi prinsip-prinsip Paris yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Ditubuh pada awal abad ke-21, sebahagian dari fungsi Suhakam adalah untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan hak asasi manusia, menasihati dan membantu kerajaan dalam penggubalan undang-undang, mengesyorkan kepada kerajaan langkah-langkah yang berkenaan bidang hak asasi manusia serta menyiasat aduan tentang dakwaan pelanggaran hak asasi manusia. Suhakam merupakan salah satu hasil daripada penglibatan aktif Malaysia dalam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pengerusi pertamanya adalah Tun Musa Hitam. In the course of performing my duties in New York, I discovered that there was such a thing as Human Rights Commission under the UN, number one. But number two, the membership of this commission were made up of countries which had been severely criticized for human rights violations. So it occurred to me, why should Malaysia be criticized but does not take the opportunity of trying to explain what we are all about vis-a-vis human rights? To cut the story short, we bid for it and Malaysia got elected. Now, I was duly appointed as leading the Malaysian delegation to the Human Rights Commission. In the meantime, we had the Human Rights Summit in Vienna. And one of the decisions made there was that each nation should form its own Human Rights Commission. And in the end, we passed the law. Salah satu prinsip asas Suhakam adalah kebebasan dari kerajaan sebagai sebuah badan berkanun yang berasaskan integriti, accountability dan ketelusan dalam agendanya. Suhakam telah mewujudkan kumpulan kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelbagai program dan aktiviti. Ini termasuk program pendidikan kemasyarakatan untuk orang asli, wanita, orang kurang upaya dan kanak-kanak, program peningkatan kesedaran mengenai Treaty Teras Hak Asasi Manusia serta menerima aduan dan siasatan dengan matlamat untuk memupuk rasa hormat di kalangan ahli masyarakat. Ia juga berfungsi sebagai sebuah badan pemantau dan merupakan sebahagian daripada usaha didikan untuk membentuk masyarakat yang lebih menggalakkan penyertaan dan inklusif yang memelihara, menghormati dan mempromosi nilai hak asasi manusia dalam kehidupan seharian. Well, I think certainly Suhakam has made an impact in terms of human rights in this country. In terms of specific examples, I can cite at least two. The public inquiry into the Bersih II Assembly and the land inquiry for the indigenous people. I think that was a hugely important work on the part of Suhakam to have a very focused study on this issue in Semenanjung, in Sabah and in Sarawak. So in these two very clear areas, you can see that Suhakam has played an important role in establishing human rights norms in Malaysia and calling into question the authorities on these issues. Tertakluk pada Seksyen 21(1) Akta Suhakam, Suhakam menerbit dan membentangkan dalam Parlimen laporan tahunan yang memantau pelaksanaan dasar hak asasi manusia, menjalankan penyelidikan dan menerbitkan laporan tematik tentang hak asasi manusia bagi menarik perhatian kerajaan tentang isu hak asasi manusia yang penting dan kerja yang boleh memperbaiki standard hak asasi manusia negara. Once we receive Suhakam's annual report, myself as the Minister in charge of Human Rights has the responsibility to present the report to the Cabinet. There I need to explain some of the key areas that need to be tackled
and need to be solved. The Cabinet will decide which ministry should be involved, and it is my role as a minister to forge a collaboration together with other ministries. We like to solve human rights problem in a holistic manner, involving both enforcement area, care and support, and where necessary to amend the processes and also amend the laws that are required. Dalam usaha menjadikan hak asasi manusia agenda utama negara, Suhakam terus berusaha menjadi sebuah institusi nasional hak asasi manusia yang memperjuangkan hak asasi manusia untuk semua di Malaysia dengan matlamat untuk memupuk satu masyarakat di mana hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dinikmati secara sepenuh dan saksama oleh semua. Suhakam, hak asasi manusia untuk semua.